Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat menyambut bulan Ramadan. Dan apa khabar agaknya para penonton sekalian? Selamat menonton rancangan Ramadan kali ini. Sebuah rancangan di mana kita akan kongsikan ataupun kita akan dapatkan tips dan juga pandangan serta nasihat daripada dua individu dengan kepakaran yang berbeza. Kalau episod yang lalu, kita telah pun bersama dengan Dr. Zuraimi dan juga Ustaz Nuzhan. Tapi pada episod kali ini, anda akan ditemani dengan Dr. Nur Hidayati Muhammad Subhan. Apa khabar, Doktor? Baik, Alhamdulillah. Terima Sihat? kasih menyebut saya. Sama-sama. Ceria, Doktor. Bagaimana pula dengan Ustaz Faizal Wahab kita? Baik. Sihat? Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Apa khabar, sihat? Baik, Alhamdulillah. InsyaAllah. Baiklah, para penonton sekalian, bagaimana agaknya? Kita harapkan dan kita doakan agar semua yang sedang menonton ini berada dalam kesihatan, keafiatan dan dikurniakan kesabaran ya sementara kita duduk di rumah ni kan, dan juga seandainya mungkin ada yang sedang berada dalam kesakitan ya, kita doakan agar diberikan kesembuhan yang segera ya, amin ya rabbal alamin. Dan pada masa yang sama, bagaimana agaknya dengan keadaan ataupun khabar penonton-penonton kita dari kalangan mungkin wira-wira negara kita ya, doktor, polis dan mereka-mereka yang lainnya, dan juga mungkin apa agaknya khabar pekerja-pekerja asing kita. Dan hari ini saudara, kita akan bincangkan sebenarnya tentang pekerja asing. Maklumlah ya, sejak beberapa hari ini ataupun minggu kita telah pun dengarkan berita ataupun angka kes COVID-19 ini meningkat hari demi hari. Dan tapi sebelum kita bincangkan tentang pekerja asing dan COVID-19 ini, saya ingin tanyakan dahululah ya, mungkin kepada doktor dan juga ustaz, bagaimana agaknya perbezaan Ramadan pada tahun ini? Kita mulakan dengan doktor dulu. Boleh. Terima kasih kerana menjemput saya pada hari ini. Saya bekerja di klinik di Paragon, dan di Paragon tu berdekatan dengan Masjid Al-Falah. Jadi dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu, tahun lalu kita selalu berkumpul bersama-sama dan kita berbuka puasa di Masjid Al-Falah. Dan itu selalu kita lakukan tiap-tiap tahun lah. Yang kita selalunya look forward tu ialah dapat makan sama-sama atas dulang dengan teman-teman yang bekerja selalunya di kawasan Orchard Road, dan ramai di antara kalangan kawan-kawan saya ni ialah mereka yang Muslim convert. Jadi kita ada yang Muslim daripada Jepun, daripada Filipino paling banyak, dan negeri-negeri yang berdekatan lah. Dan pada saat itu ialah suasana yang cukup mesra, yang good memories lah yang kita selalu look forward to. Jadi tahun ini kerana masjid ditutup, jadi kita berbuka puasa di rumah, dan kerana saya berbuka puasa di rumah, dapatlah keluarga saya berjumpa muka saya. So it's okay. Di rumah pun boleh. Cuma kalau untuk mereka yang keseorangan di Singapura, lebih-lebih mereka yang berjauhan dari negeri mereka sendiri, daripada misalnya dari Europe, daripada Middle Eastern, daripada Jepun semuanya, kerana mereka tidak dapat berjumpa kawan-kawan, berkumpul di masjid, kadang-kadang saya rasa mungkin mereka merasa begitu sayu kerana terpaksa berbuka seorang diri di rumah. Tapi dengan adanya teknologi hari ini, kalau ada teman lah ya, mungkin boleh saja kita gunakan Skype, Zoom. Hari ni Zoom, WhatsApp video dan sebagainya kan, untuk kita hilangkan sedikit rasa kerinduan, kesayuan sendirian ya. Kalau Ustaz Faizal pula agaknya macam mana? Ramadan tahun ini apa agaknya perbezaan yang dapat Ustaz rasakan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih Ustaz Abdul Rauf di atas soalan. Permulaan yang saya agak first dia dah berat sebab dia involve spiritually dengan kerohanian dan juga kita punya emosi. Sebab Ramadan masjid tak boleh dipisahkan. Tadi sebelumnya ada bincang dengan doktor kan, kita punya macam mana masyarakat luar tu bila Ramadan masjid lah tempatnya. Kita umat Islam ni bila Ramadan dia punya semarak masjid tu luar biasa kan. Dia punya tak pernah kalau masjid penuh, masjid akan penuh dan sebagainya kan. Itu luar biasa, dan saya boleh tengok keadaan kebelakangan ini, dia punya trend di masjid ni makin ramai berbeza dengan 5-6 tahun lepas. Kalau tahun lepas kan, dia punya semarak tu lain macam, dia punya semangat dia. So
kalau dari segi pekerjaan, dari segi dunia dakwah, dari segi sosial, dari bentuk fizikal, banyak perbezaan. Contoh, kita di masjid. Hari-hari kita akan jumpa ribuan orang kalau Ramadan. Bukan ratusan, ribuan. Buka puasa, tarawih, nanti nak masuk raya dan sebagainya. Daripada pagi sampai malam, orang bayar zakat fitrah, orang bayar zakat harta, orang datang call tanya pasal soalan agama, tarawih dan sebagainya. Hari ni, kalau saya ceramah, duduk seorang-seorang dalam bilik, kamera, mikrofon, tengok kamera je. Jadi kalau dari segi personal, memang banyak terjejas. Maksudnya, hari-hari nampak ribuan orang, sekarang saya tak nampak satu orang pun, ribuan orang tengok saya tak nampak orang. Kan, sebab kita kat kamera di Facebook kan dan sebagainya. Itu dari segi sosial lah. Tapi dari segi spiritual atau dari segi kerohanian, banyak nikmat yang kita nampak. So di sebalik kesempitan tu banyak kesempatan. Kan? Maksudnya hari tu isteri orang rumah tu dia kata selalu you boleh doktor. Selalu you kalau Ramadan sibuk malam kat masjid, ada tadarus. Hari ni, tahun ni, you dengan I sebulan, kata dia kan. Sebulan. Maksudnya, saya tak pergi tarawih di luar. So, dapat tarawih dengan isteri. Dan tadi nampak satu posting, ada satu orang tu, dia kata, hari-hari Mak Haji tahun lepas tak pernah salam imam masjid. Atau imam tarawih. Hari tahun ni, tiap-tiap hari dapat salam imam tarawih. Suami dia lah kan. So, banyak faktor yang kita boleh bincangkan dari segi kesempatan di dalam kesempitan itu sendiri. Mudah-mudahan kita dapat cari ruang-ruang yang elok di dalam keterbatasan yang kita ada sekarang. InsyaAllah. Dan bila kita berbual tentang penutupan masjid, ya, kita rasanya kita dapat lihat kalau sebelum ini ataupun tahun-tahun yang lepas, kita lihat teman-teman kita yang mungkin berbangsa asing. Betul. Mereka selalu berganding bahu, membantu masjid-masjid kita di Singapura. Jadi mungkin saya nak tahu jugalah mungkin bagaimana agaknya tahun ini perbezaan yang Ustaz sendiri rasakan. Oh, sangat beza sebab subhanallah. Ramadan, kalau orang-orang Singapura ni tak tahu, 1 minggu, 2 minggu, sebulan sebelum Ramadan, para petugas, jawatan kuasa, sukarelawan turun padang bersihkan semua masjid. Maksudnya vacuum lah, nak siapkan tumbler, nak siapkan gelas-gelas cawan-cawan untuk berbuka dan sebagainya. Dan pekerja-pekerja, saudara, kalau di masjid kita tak panggil pekerja, kita panggil brothers lah. So bila kata brothers datang atau brothers apa? Brothers tu maknanya kawan-kawan pekerja asing daripada Bangladesh dan sebagainya. So brothers datang tunggu selumus memang. Kenapa? Sebab kita pernah belajar di luar negara satu ketika dulu. Bila Ramadan datang, jiran ketuk rumah bawa ayam seekor, happy tau. Tapi kongsi 18 orang tu, sebab rumah saya 18 orang tinggal. Satu ayam, kongsi 18 orang, happy. Jadi bila kita tengok, kita pernah hidup Ramadan di rantauan. So bila kita berada di dalam negara kita, orang-orang luar bertugas di negara kita, kita tahu apa yang buatkan orang gembira. Kita faham perasaan tersebut. Dan saya puji masyarakat Singapura hari ini, sangat, walaupun kita cuba untuk jadi yang terbaik, mereka juga cuba untuk jadi terbaik. Saya boleh katakan, rata-rata kalau kita jumpa pekerja asing, contoh brothers di Bangladesh dan sebagainya, datang dijumpa kita di masjid, yang pertama akan berikan salam ialah mereka, bukan kita. Betul kan? Orang cuba nanti datang, Assalamualaikum. Dia yang beri salam dulu tau sebelum kita. So, keakraban, keharmonian, senyum. Sekarang kalau saya berbual di depan kamera ni, saya boleh terbayang nama-nama atau kawan-kawan saya yang ada di dormitory sekarang. Brother Muhyiddin, kan, Brother Kanagir dan sebagainya. Itu semua menjadi kenangan manis. Cuma satu saya nak katakan, perbezaan tu terlalu banyak, tetapi kita ambil positif. Waktu kita call mereka pada minggu-minggu yang lalu, the first thing mereka kata, mereka sangat rindukan masjid. Sangat rindukan masjid. So, saya kata, kita pun pasti yang orang masjid pun rindukan awak. So, dia datang daripada dua sudut yang saling berkasih sayang. InsyaAllah. Okeylah, insya-Allah. Dan kita juga doakan dan juga kita harapkan agar teman-teman ataupun brothers Hijaz, bukan teman-teman brothers kita tu diberikan dan dikurniakan kesihatan mereka lah ya. Dan hari ini kita nampak jumlah ataupun angka mereka yang terjejas ataupun kes-kes COVID kita semakin meningkat, mencecah
ribuan. Jadi mungkin doktor ingin kongsikan pada kita, apakah yang mungkin menyumbang kepada angka yang tinggi hari ini? Kalau kita lihat angka yang meningkat, ialah angka yang kita test melalui ujian swab test, bukan serologi test. Dan kita selalunya swab mereka yang mempunyai simptom-simptom. Sekarang kita mulakan swab actively mencari mereka yang kadang-kadang tidak ada simptom, dan mereka kebanyakan adalah mereka yang tinggal di dormitory, pekerja asing kita yang tinggal di dormitory. Di Singapura ni kita mempunyai 200,000 pekerja asing di dalam dormitory dan 100,000 pekerja asing yang tidak tinggal di dalam dormitory. Kebanyakan yang kita swab adalah mereka yang tinggal di dormitory. Dan sejauh ini kita dapati bahawa kebanyakan yang swab positif adalah mereka yang datang daripada dormitory S11 dan Sungai Tengah Lodge. Dan kalau kita bayangkan berapa ramaikah mereka yang tinggal di S11, S11. S11 ni mempunyai dormitory yang besar. Mereka mempunyai lebih kurang 20,000 pekerja asing. Kalau kita lihat bagaimanakah kehidupan mereka di dalam dormitory. Kita tahu kalau mereka tinggal 20,000 orang dalam flat-flat di dormitory, artinya dalam sebuah bilik selalunya ada kurang 10 orang. 10 orang pekerja asing yang sharing, berkongsi satu bilik. Dan kerana mereka ini tinggal bersama-sama, makan bersama-sama, tidur sama-sama, kadang-kadang bekerja pun sama-sama. Jadi bayangkanlah kalau satu daripada pekerja asing ini, brother kita yang sakit, senanglah kawan-kawannya yang sebilik, yang 9 lain untuk mendapat penyakit COVID juga. Jadi kalau satu sudah positif, kalau kita test yang lain, yang 9, kemungkinan besar mereka juga akan test positif sama ada hari ini atau 14 hari kerana dia punya incubation period untuk baik semuanya boleh menular sehingga 14 hari atau selebihnya. Jadi sebab itulah kita dapati angka terus meningkat, lebih-lebih lagi mereka yang tinggal di dalam dormitory pekerja asing kita. Ini ialah kerana mereka begitu close in contact with each other. Jadi begitulah dia mungkin hubungan antara kemesraan antara mereka, brothers kita kan. Jadi kalau mungkin brothers kita di Masjid Al-Mukminin mungkin yang mereka aktif di masjid, bagaimana agaknya? Adakah masjid masih lagi berhubungan dengan brothers tersebut? Baik. Berhubungan sudah tentu sebab kalau sebelum ini pun keakraban tu betul terlalu kita berjumpa bukan dalam setiap hari tau, malah setiap waktu. Khusus Ramadan, lagi-lagi kalau hujung minggu. Jadi pukul 6 saling bantu dan sebagainya. Sekarang ini lagi bila kita tak dapat berjumpa, saya rasa kebanyakan masjid di Singapura, kalau boleh saya kata Masjid Mukminin juga tidak terlepas. Kita kalau sebelum ini kita ada kursus beramai-ramai, kita mengaji Quran pada hujung minggu malam-malam. Orang selalu kelas lepas maghrib, mereka kelas lepas isyak kadang-kadang. So balik kerja, ustaz pun nak kena kerja lebih kan. Lepas isyak tunggu sampai pukul 10, 11 sebab kelas ngaji dengan mereka. Jadi benda tu tak boleh stop kerana kita tak dapat bertemu secara fizikal. So teknologi sekarang alhamdulillah, mereka kadang-kadang mereka yang create Zoom punya meeting room tu, kita yang join tau. Betul. So kita ada kelas mingguan, kita ada call, kita buat conference call dan sebagainya. Malah itu tidak tersekat ataupun tidak terbatas kepada pekerja saja. Malah kita boleh nampak yang pihak dormitory juga memberikan kerjasama. Baru minggu lepas, Cik Rosli daripada dormitory call kami. Kata, Ustaz Faizal, saya Rosli. Saya kata, Alhamdulillah, apa khabar? Saya kata, saya nak tanya, macam mana keadaan masjid? Saya kata, mereka ni macam mana keadaan mereka, zakat fitrahnya macam mana? Jadi kita berhubung rapat, bukan saja dengan para petugas, malah dengan petugas pegawai yang menjaga dormitory tersebut dari segi kebajikan dan sebagainya. Jadi contoh management kami pun call Ustaz Faizal, please ask them kalau mereka perlukan apa-apa, do let us know dan sebagainya. So kita berhubung keperluan, saling kontak dan sebagainya, menerusi wadah-wadah platform yang ada lah pada hari ini. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga di masjid-masjid kita di Masjid Singapura ni Betul. kita dengan kemudahan teknologi kita dapati kelas-kelas mengaji secara online, ceramah dan juga mungkin Salam SG sendiri saya adalah satu wadah yang mana kita dapat lihat dan juga tonton video-video ceramah dan juga bukan saja ceramah yang ada tetapi kita juga ada video berkenaan perkongsian dan mungkin hari ini kita juga ada doktor kan perkongsian tentang bagaimana kita hendak menjaga diri kita dalam suasana COVID-19 ini. Betul. Dan alhamdulillah sebelum kita berehat saya ingin bertanyakan dululah mungkin kepada doktor hari ini kita telah pun berbual tentang mereka pekerja-pekerja asing dan juga kita berbual tentang bagaimana mereka menjaga diri mereka di sana dan juga mereka terus berhubungan dengan masjid. Mungkin apa pendapat doktor tentang langkah penutupan masjid ini? Okey. Pada saya ingat semasa Minister Masagos menjemput sesetengah doktor untuk sama-sama join the discussion group mengenai masyarakat kita dalam suasana COVID. Dan mula-mula kita bayangkan sama ada kita perlu buat sejadah sendiri, sama ada kita buat social distancing, selang-seli, kita punya saf dan bawa sejadah sendiri, kelekong sendiri dan tiba-tiba masjid tutup. Mula-mula kawan saya sendiri kata, "You ni tak ada feedback ke? Kenapa masjid mesti tutup?" Because saya ingat tahu kita tutup Khamis, Jumaat, sembahyang Jumaat. So it was quite sort of negative feedback mula-mula. Tapi kalau kita fikirkan kembali, bayangkanlah kalau kita tidak menutup masjid kita pada hari itu. Dan kita teruskan juga seperti biasa, kita adakan iftar, tarawih dan kursus agama macam biasa. Dan kalaulah brother-brother kita ini dan masyarakat lain semua berkumpul, kemungkinan besar ramai di antara kita yang senang yang akan mendapat penyakit COVID ini jugalah. Jadi walaupun mula-mula kita fikirkan bahawa decision untuk menutup masjid itu begitu harsh, tapi kalau kita fikirkan kembali, it was one of the best decision yang kita pernah lakukan untuk menolong masyarakat kita sendiri supaya kita tidak menjadi kelompok yang besar yang mendapat COVID. Ya, alhamdulillah walaupun mungkin pada awalnya masyarakat kita sukar untuk menerima pelbagai reaksi kita dapat orang kata negeri ni belum tutup lagi, negeri belum tutup lagi. Tapi kenapa Singapura dah tutup? Ya, orang kata kita macam kiasu kan. Tapi rasanya di sebalik langkah yang awal tersebut itu amat penting sekali kan doktor. Dan begitulah kita telah lihat bagaimana mufti kita dan juga mungkin ulama kita di Singapura telah pun mengambil langkah yang proaktif dan langkah yang pantas untuk membuat penutupan masjid ini. Baiklah, sekarang ini kita akan berehat sebentar dan sebentar lagi kita akan bersama dengan doktor dan juga ustaz untuk saya tanyakan mereka soalan-soalan yang lebih lanjut. Assalamualaikum, selamat kembali. Selamat menonton rancangan Ramadan kali ini bersama saya Abdul Rauf Mas Khazin bersama dengan tetamu-tetamu kita Dr. Nur Hidayati dan juga Ustaz Faizal Wahab. Dan kalau tadi saya dah tanyakan tentang penutupan masjid ataupun komen doktor tentang penutupan masjid, saya rasa saya nak tanyakan jugalah kepada orang masjid Ustaz Faizal kita. Bagaimana komen Ustaz tentang penutupan masjid ini? Kalau kita ikuti daripada siri yang lepas, Ustaz Nuzan ada juga touch on this lah. Bagaimana Majlis Agama Islam Singapura dengan negara kita ini bekerjasama. Kita antara negara yang terawal juga membuat keputusan untuk menutup masjid. Tadi doktor berkongsi kan, semua masih ingat pada waktu tu Khamis malam Jumaat berita tu keluar. Jumaat tau tuan-tuan. Jumaat ni satu macam mana pun kita orang macam tadi kan, orang Islam akan mengaitkan dirinya dengan masjid. Kalau dari sudut hari Jumaat itu adalah orang tahu Jumaat, budak sekolah yang pakai seluar pendek tak tahu sembahyang pun akan pergi masjid. Betul kan? Dekat tangga main handphone pun akan duduk dengar khutbah kat masjid. Walaupun tertidur pun dekat masjid juga. So pada waktu tu Khamis malam Jumaat diberi irsyad ataupun kita bikin skrip
macam mana nak sampaikan kepada jemaah, macam mana nak sampai. Tapi kita kat atas, kita kat luar bilik imam ni, orang dah kecoh-kecoh tau, betul ke. Duduk diam istighfar. Habis dalam sejarah seumur hidup, mungkin sejarah Singapura saya tak tahu. Mungkin sejarah Singapura atau sejarah yang kita tahu, kita hidup di dalamnya. Jadi waktu dah masuk bilik imam tu, lepas solat maghrib tu, kita duduk dan kemudian muazzin datang. Ustaz, betul ke nak sampaikan ni? Saya cek balik, ada tak berita terbaru keluar? Mana tahu terbaru keluar, tak jadi cancel ke apa kan. Kita buka masjid besok, tak ada berita bang. Kita terus, bismillah. Depan bilik imam nak buka tu menggigil tau, menggigil. Macam mana sampai? Orang selalu habis mayang jalan. Hari tu penuh, orang tak jalan. Semua tunggu imam nak sampaikan apa. Rasa macam malam Jumaat tu macam, tak pernah orang tunggu lepas doa tak berganjak kan. Duduk, datang. Tapi ingat, sebelum keluar bilik imam tu, satu jemaah masuk bilik imam. Kata, Ustaz, betul ke ni? Apa ni bang? Masjid tutup. Itu je word dia saya masih ingat. Bang, insyaAllah kejap lagi saya sampaikan. Saya nak tahu betul ke? Betul. Mana boleh? Wah, saya kat dalam tu kan macam subhanallah. Saya ni kat luar ni beratus ni. Ini baru satu kan kat bilik imam. Mana boleh? Suarakanlah. Wah, tenang. Sekejap lagi saya terangkan sebab kenapa, bila, bagaimana. Tunggu sebentar. Okey, saya tunggu lepas solat maghrib. Habis, saya tengok orang tak berganjak. Dekat pintu, orang tunggu lagi kat pintu, kat tingkap nak dengar apa nak sampaikan ni kan. Saya rasa itu ucapan yang paling berat dan paling orang nak dengar daripada saya lah. Sebelum ni kan, kadang khutbah pun orang tidur. Astagfirullah. Kan? Jadi bila kita sampaikan, 2-3 air mata nampak nangis. Saya kata, kalau masjid tu tutup, yang kita tahu yakin ini perkara yang terbaik dan kita juga yakin dengan keputusan yang dibuat oleh ahli agama serta kepimpinan yang ada di negara kita ini. Tetapi marah, kecewa, sedih tak boleh disalahkan. Pasti ada. Kita pergi negara yang jauh mana sekalipun, nampak kubah, nampak menara, kita kata, oh, I belong to this place. Masjid kan. Kita merantau pergi Itali pun, nampak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan, masjid. Aku nak pergi sebab kita belong to masjid. Bila tutup, sedih, marah, tak ada masalah. Itu perkara biasa. Kita manusia. Kena hentak sekali, kita akan rasa tergugat, goyang. Tapi lepas diterangkan sebab rasional dia, baru nampak sebab-sebabnya, sedikit demi sedikit masyarakat mula faham. After keluar masjid tu, jemaah yang marah-marah tadi tu datang, Ustaz, saya nampak, saya berat nak terima. Ustaz saya rasa lagi berat nak terima. Tapi insyaAllah Ustaz, kita satu padu, mudah-mudahan ada barakah kita bersatu padu. Terus jalan. Kan dia kata, kalau saya sedih, saya yakin Ustaz lagi sedih. Jadi, bila nampak sebab ataupun nampak kenapa kita perlu bertindak sedemikian, orang mula faham. Sama ada cepat faham atau lambat faham. Tetapi kefahaman tu mesti ada. Pokoknya, mesti ada wadah orang yang menerangkan. Seperti sekarang ni. Seperti doktor ada hari inilah, insyaAllah. Dan kalau mungkin kita dapat recall, kita ingat kembali pada bila mana berita tersebut dikeluarkan, kita lihat pelbagai reaksi kan daripada mungkin di masjid sendiri kan. Kemudian kita juga lihat di media sosial kita, kemudian WhatsApp kita dah keluar, betul ke kan. Dan itulah dia mungkin kemudahan teknologi yang kita ada hari ini kan. Dan dengan kemudahan teknologi juga hari ini kita dapat lihat pekerja-pekerja asing kita, bagaimana kehidupan mereka, seharian mereka kan doktor. Mungkin kita juga dapat lihat bagaimana keadaan kediaman tempat tinggal mereka. Jadi adakah mungkin itu menyumbang kepada faktor banyaknya jumlah kes COVID-19 di kalangan pekerja asing kita? Seperti yang sudah digambarkan, kebanyakan pekerja asing kita ni tinggal berdekatan compact dengan rakan-rakan mereka, dan dalam satu bilik selalunya ada lebih kurang 10 orang. Selalunya mereka tinggal di katil yang double decker dan mereka berkongsi bilik air, berkongsi dapur, dan mereka suka bersama-sama duduk di atas lantai untuk makan dengan tangan. Kadang-kadang makan dulang, kadang-kadang mereka share food apa yang mereka ada, mereka masak untuk sama-sama. Dan kerana mereka ni sudah bekerja satu hari daripada pagi, 6 pagi sampai ke 6 petang, bila mereka kembali hanya untuk makan, untuk masak, untuk mandi, untuk cuci baju,
mereka mungkin tidak ada banyak masa untuk membersihkan kawasan bilik mereka, dan mereka hanya betul-betul cukup masa untuk buat apa yang paling basic yang perlu dilakukan. Dan kerana inilah yang menjadi kehidupan mereka keseharian, ini mungkin akan menyebabkan mereka lebih senang untuk mendapat penyakit COVID, kerana ketahanan tubuh kalau sudah kepenatan senang dapat sakit, dan kerana mereka tinggal compact, high density, ramai orang dalam satu bilik, apabila seseorang mendapat penyakit COVID, yang lain rakannya pun senang mendapat penyakit COVID itu jugalah. Dan kerana inilah ia akan menular dengan senangnya penyakit COVID ini. Dan dengan jumlah yang kian meningkat, doktor, adakah kita sebagai masyarakat perlu berasa cemas, bimbang dengan keadaan yang berlaku sekarang ini? Penyakit COVID ini bukan saja di Singapura, di negeri lain pun sama. Kalau kita lihat negeri China misalnya, ya, kita boleh belajar apa yang telah berlaku di China dan di negeri lain, dan kita dapati kalau kita sama-sama bersatu padu untuk menyelamatkan komuniti, kita tidak perlu begitu cemas. Walaupun angka meningkat, kita masih boleh bertahan. Kalau kita misalnya pakai mask atau pelitup muka, kita social distancing, memastikan bahawa jarak kita 1 meter apart sekurang-kurangnya, dan kurangkan jangan bersalaman, dan menjaga kebersihan kita, menjaga kalau kita ada hand sanitizer ataupun air dengan sabun, kita boleh cuci tangan dengan lebih kerap. Ini semua akan menolong kita menjauhi penyakit COVID. Ini go back to the basics, artinya macam mana kita menjaga kebersihan diri kita, kebersihan suasana kita, dan kalau kita semua sama-sama menangani dan menjaga kebersihan, saya rasa kita semua boleh mengharungi suasana ini, wabak ini dengan senang jugalah, kan. Berarti kata yang lain, amalkan tanggungjawab sosial kita lah, doktor, ya. Dan hari ini juga kita lihat ramai, alhamdulillah, memainkan peranan kita sebagai Muslim yang baik, ya. Kita amalkan tanggungjawab sosial kita. Dan juga saya lihat, ya, hari ini di media-media sosial kita ramai yang buat inisiatif, mungkin memberikan makanan kepada penduduk di Singapura ataupun penduduk ataupun pekerja-pekerja asing, ya. Dan tidak lupa juga mereka yang memberikan ucap terima kasih kepada pekerja-pekerja asing kita di social media kerana telah membantu membangun Singapura. Tapi pada masa yang sama, bukan sahaja yang positif kita lihat, kan? Saya nak tanya kepada ustaz lah, kita juga turut melihat kecaman-kecaman ataupun orang kata membawang lah, orang-orang mula mengutuk ataupun mula menyalahkan sebahagian daripada mereka yang telah menyebabkan kes COVID ini meningkat. Jadi mungkin Ustaz ada sebarang komen? Oh, komen. Subhanallah. Social media hari ini sangat powerful loh. Dia kadang-kadang tu, kalau dulu orang harus kumpulkan waktu tertentu untuk tengok berita di TV. Sekarang awak boleh tengok. Saya kadang-kadang bangun 2 pagi buka Mothership, buka berita media, buka berita dan sebagainya kan. Untuk tengok anytime, you boleh tengok dalam waktu yang sama ada you pilih untuk tengok benda baik ataupun yang tak baik. So sampai sekarang kalau kadang-kadang orang post takut, sampai kadang kalau post satu benda tu nak letak tulis hashtag jangan kecam saya. Takut orang kecam kan. Ada istilah netizen dan sebagainya kan. Sekali pun. So social media very powerful hari ini. Platform yang sangat meluas. Cuma bila kita kata adakah elok kalau kita kecam orang-orang ini kita anggap sebagai penyebab number ni naik dan sebagainya. Kalau boleh saya katakan kepada, so of course kita punya audience banyak orang Islam hari ni kan. Bila kita tengok number, kadang tu Ustaz tu ada komen, dia kata number yang banyak ni, kadang-kadang kita kata penyumbang lebih 80% kalau tak silap saya, betul 80%. Oh yang lokalnya berapa orang? Oh lokal 12 orang je. That kind of thing. Habis yang lagi 1000 tu siapa? They are not just numbers tau. Mereka adalah manusia. Saya kata berapa orang lokal Oh yang kat luar dormitory ada dalam 12 orang kena.
Oh lagi 1,000 tu, tu orang kat dalam dormitory. They are not numbers. Mereka adalah manusia. Mereka adalah ayah kepada seorang anak. Mereka adalah anak kepada seorang ibu. Mereka adalah suami kepada seorang isteri. Saya masih teringat waktu kita semua sihat dulu, beberapa kali bila saya bawa anak saya ke masjid kan, jumpa brothers ni kan. Jadi mereka datang kata, Ustaz, how old your son, your daughter? Oh, this one 3 years old, this one 2 years old. Dia diam, Ustaz, come here, dia tunjuk saya gambar. Apa tahu? Tunjuk gambar dia anak dia. My son, 2 years old. Nangis. Saya kata, kan, dia tengok anak orang teringat anak dia. Betul kan? Apa Ustaz tunjuk apa? Tengok isteri orang, lupa isteri sendiri. Tunjuklah kan. So dia kata, dia tengok anak saya, dia teringat. Dia kata, Ustaz, last saya jumpa waktu umur dia 6 bulan. Isteri saya lahir, saya tak ada pun kat situ, kata dia. So, itu ayah orang, itu manusia. Diorang bukan numbers. So, macam mana kita letakkan diri kita dekat mereka? Itulah sifat kasih sayang sebenar. Sifat empathy tu. Ar-Rahimun yarhamur rahman. Orang yang berkasih sayang mula daripada hati. Bila kita ada sifat kasih sayang, walaupun kita tak buat apa-apa, tapi dalam diri ni kita je tahu apa yang kita fikirkan. Allah menyayangi orang yang bersimpati ke atas orang lain. Orang yang berkasih sayang ke atas orang lain. Saya terpanggil untuk semalam, sekarang ni waktu-waktu sekarang tak pernah tengok berita, kita tengok berita. Dulu kalau menteri keluar rally ke apa kan, mana sekarang view naik. Orang budak-budak milenial semua tengok apa PM nak keluar, nak cakap dan sebagainya kan. Dia jadi perkara apa, new norm, norma yang baru. Norma bukan Cik Norma, norma kan, norma baru. So kita dengar, kita tunggu apa PM nak cakap, kita tunggu berita keluar, kita tunggu nombor berapa. Saya semalam terpanggil untuk kata satu nurse ke doktor, saya tak silap. Dia nampak seorang pekerja asing atau pekerja asing solat di atas lantai tanpa sejadah. Tanpa sejadah. Ini sifat ihsan yang paling tinggi. Seorang Islam nampak orang lain solat dalam keadaan tanpa sejadah. Kemudian start dia mula inisiatif untuk kumpulkan apa yang boleh dibantu. So inilah yang kita nak banyak kat luar sana. Nampak kekurangan ada pada orang lain, kesusahan, fikir bukan untuk kecam, tetapi bagaimana aku boleh bantu dia. Aku bukan doktor, aku bukan nurse, macam doktor kan banyak bantu orang sebagainya. Tapi sudut apa? Social media mungkin kongsi maklumat yang baik. So ini kebaikan ada dalam diri kita, sebarkan mengikut keterbatasan yang kita ada. So this is rahmah, Nampak orang sebab apa? Yang sujud, yang semayang tu, dahinya sakit kena dahi dari bumi. Anak dia mungkin sedang menangis di luar sana. Dengar bapa dia yang patut bertugas di Singapura tak dapat jumpa. This is Ramadan. Kita penat kerja, balik ada anak untuk kita timang. Mereka balik jumpa kawan-kawan juga. So, itu yang kita nak sampaikan kepada masyarakat. Sebarkan rahmah kepada semua orang. Penat-penat kita ada di samping kita keluarga. Penat-penat kita anak ada nampak riang gembira. Mereka hanya nampak handphone yang tidak mampu berbicara. Orang pula ada hashtag dia. Tak mampu bicara, hanya nampak video, nampak gambar. So, kekurangan tu banyak. Kita lengkapkan dengan apa yang kita ada. Mudah-mudahan kita jadi masyarakat yang menyebarkan rahmah, masyarakat yang berkasih sayang, dan bukan masyarakat yang kecam dan membawang. Wallahu a'lam bishawab. Wah, syahdu sebenarnya bila Ustaz Faizal kongsi macam nak nangis. Dan begitulah dia, saudara, kita perlu tingkatkan rasa keihsanan kita sesama saudara kita. Al-Muslim akhul Muslim, kan? Kita sesama Muslim, kita bersaudara, dan paling penting kita bantu mereka dalam apa jua keadaan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan baiklah, mungkin sebagai penutup pagi rancangan Ramadan kali ini, doktor ingin kongsikan pesanan-pesanan yang terakhir. Saya tak ada apa-apa special untuk pesanan terakhir. Banyak sudah dikongsikan dengan Ustaz Rauf dan Ustaz Faizal. Tapi pada pendapat saya, kita boleh sama-sama mengharungi wabak COVID-19 ini. Dan walaupun mula-mula kita merasa sedih dan sayu kerana kali ini ialah kali pertama Ramadan dan Syawal berbeza, tetapi kalau kita kira secara positif, kita mungkin boleh see the nikmat behind apa yang sedang berlaku lah. Dan saya harap kita semua sama-sama bersabar
dan kita cherish the moment dan kita sama-sama bersatu padu. Baiklah, kita bersatu padu SG Teguh ya. Dan Ustaz Faizal pula bagaimana kan? Mungkin ada pesanan terakhir. Pesanan terakhir tu bukan terakhir lah, setakat penutup bagi majlis ini. Terima kasih Ustaz Abdul Rauf. Walau apa pun yang berlaku, Ramadan tetap Ramadan. Kita bersatu padu, walau kita tidak dapat bertemu secara fizikal, tetapi kita selalu dan pasti boleh bertemu di dalam doa. Jadi sebagai seorang asatizah, saya mohon kepada saudara-saudara di luar sana, kalau terdetik, terfikir tentang masyarakat, jangan lengah, angkat tangan berdoa, Ya Allah, permudahkan urusan kita semua. So, ini bulan rahmah, ini bulan kasih sayang, bulan sedekah, perbanyakkan amalan, perbanyakkan doa, doa kita untuk saudara mara kita dikabulkan insya-Allah. Wallahu taala a'lam bissawab. Baiklah, terima kasih doktor dan juga terima kasih Ustaz kerana sudi menemani saya pada hari ini. Dan kalau dapat saya ringkaskan, pada hari ini kita telah bincangkan tentang bagaimana kita harus mengamalkan tanggungjawab sosial kita dan berwaspada di media sosial. Dan pada masa sama, jangan tuduh-menuduh tetapi kita sebaliknya harus teruskan berdoa. Dan bukan saja mendoakan diri kita ataupun keluarga kita, tetapi doakan juga kepada teman-teman kita, al-muslim akhul muslim tadi kan, kita doakan saudara-saudara se-Islam kita dan juga penduduk dunia lah ya. Dan saudara yang saya muliakan, terima kasih kerana menonton rancangan Ramadan kali ini, dan jangan lupa untuk kongsikan video ini ataupun hashtag ataupun tanda pagar Salam SGTV. Dan sekali lagi terima kasih Ustaz Faizal dan terima kasih Dr. Nur Hidayati kerana bersama, dan saya harap mungkin Ramadan ini dapat terus mengekalkan hubungan kita dengan keluarga kita insya-Allah. Dan buat anda yang di rumah, terus kekal di rumah, duduk di rumah dan kekalkan hubungan anda bersama dengan keluarga. Dan juga yang paling penting pada bulan Ramadan ini, kita terus kekalkan hubungan kita bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita berdoa agar wabak yang kita hadapi pada hari ini, COVID-19 ini, akan diangkat segera oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari itu, saya Abdul Rauf Mas Khazin, sehingga bertemu lagi dalam rancangan Ramadan kali ini. Wallahu alam. Wassalamualaikum.